sesi forum. Sesi forum ini akan membicarakan satu tajuk, memperkasa keluarga, mengangkasa masyarakat. Tajuk tu pun dah takut lah. Dan sekiranya tuan-puan mempunyai apa-apa soalan, tuan-puan boleh hubungi dan tuan-puan boleh SMS di talian 016 751 4005. InsyaAllah soalan tuan-puan akan diusahakan untuk diperjelaskan oleh Al-Fadhil Ustaz dan Ustazah. Sebelum itu saya ingin mulakan kepada Al-Fadhil Ustaz Roslan untuk Ustaz Roslan bagi lebih kurang dalam 5 minit untuk memberikan kefahaman apa itu memperkasa keluarga dan mengangkasa masyarakat. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang bermaksud, wahai orang-orang bertakwa, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan mati melainkan dalam keadaan menjadi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita bercakap tentang persoalan memperkasa keluarga, mengangkasa masyarakat, dia merupakan dua perkara yang tidak boleh sama sekali dipisah-pisahkan. Kerana pembangunan keluarga yang cemerlang, keluarga yang bahagia, keluarga yang sebaik-baiknya adalah nadi kepada kejayaan pada masyarakat. Hari ini tuan-tuan, kalau masyarakat keluarga dah hilang kekuatannya, hilang keimanannya, hilang akhlak dan budi pekertinya, kita nak tengok masyarakat bahagia tidak sama sekali. Masyarakat yang akan muncul, masyarakat yang punah ghanah, masyarakat yang ada konflik dalaman dan luaran. Apa tidaknya kerana kesan kepada masyarakat akan besar kalau keluarga tidak berjaya dibentuk dengan sebaik-baik. Patutlah saya melihat dalam konteks Ustaz, berapa minit Ustaz? 10 minit? 5? Oh, saya ingat 10 minit. Tak apa. Yalah, pegang mikrofon, payah nak berhenti. Sekian dimaklumkan. Jadi kita tengok, saya nak bawa tuan-tuan begini. Kalau tadi tuan telah perhatikan bagaimana perincian cukup cantik terkemukakan oleh Fadhil Ustazah kejap tadi. Begitu tersusun cabaran dalam rumah tangga, kadang-kadang sikap suami perangai isteri, kadang-kadang suami elok, isteri pula bermasalah, kadang-kadang suami dah elok, isteri masalah, kadang-kadang isteri elok, suami pula tuaya. Jadi kadang-kadang ada masalah berlaku. Suatu bagi saya, dalam kita nak memperkasakan keluarga dan mengangkasa masyarakat, dia bermula daripada awal perkara itu sendiri. Dalam Islam tidak kompromi sebenarnya. Islam tidak pernah berkompromi dalam soal berjodoh, memilih isteri, memilih pasangan hidup. Tak ada kompromi. Satulah kita memilih pasangan bukan kerana bertemu di bus stand Skudai, bukan. Bukan kita berjodoh kerana semata-mata bertemu di lorong-lorong kelas dan kuliah, bukan. Bertemu sekadar kenyit mata 2-3 kali, kemudian tukar nombor telefon, besok bertemu di kafe, kemudian lusa pergi ke Pantai Mori, 3 bulan kemudian berkahwin. Tak jadi tuan-tuan. Sebab tu asas agama penting sekali. Dan bagi saya ini asas kita kena pertahankan. Memilih jodoh mestilah berasaskan agama. Tunkahul mar'atu li arba'in. Tu sahaja. Dinikah seorang itu kan 4, bukan perempuan tapi laki-laki sama. Sebab tu kadang-kadang Ustazah tidak adil diterjemahkan dinikahi seorang perempuan kerana 4, sebab Nabi kata tungkahul mar'ah. Jadi maknanya suami yang diuntungnya sebab isteri dipilih cantik, berharta, keturunan baik, agama. Jadi apa pilihan seorang isteri pada suami pula? Sepatutnya kita kena terjemahkan dinikahi seorang tak kira laki perempuan kerana 4. Pertama, kerana tadilah harta. Kedua, kerana
keturunan, ketiga kerana cantik, keempat itu agama. Kata Nabi, fadhfar bidzatiddin taribat yadak. Pilih yang beragama, dia akan membawa kesejahteraan dan keamanan. Kerana agama lah tuan-tuan, perkahwin kekal sampai 25 tahun. Saya bercakap depan saya ada isteri saya, depan ada. Tak segan tak silu lah. Kalau tidak nanti dia marah kat saya. Ya. Tuan-tuan, maknanya asas agama tadi. Ustaz sebut tadi, saya terima. Kalau dah usia perkahwinan 30 tahun, muka cantik macam mana pun dah mula berkedut. Bukan kedut 2, kedut 8. Gigi dah mula berterabur, rambut dah mula gugur sebab dekat pintu kubur. Makna kita akan hilang. Cantik macam mana sekalipun, tetapi insya-Allah kalau agama asas perkahwinan, rasa kasih sayang, mesra, hormat, memuji. Yang Ustaz sebut tadi berapa tu Ustaz? 7, tambah lagi Ustaz 8. Ya, syukur tambah lagi. Dengan perasaan simpati, semangat, sokongan, sayang. Ustaz tulis Ustaz ni, ya? Ilmu ni, sepakat santuni. Dia menjadi nadi jantung sebab agama itulah menjadi nadi kekuatan. Yang ini tuan-tuan kadang-kadang minta maaf lah, jarang nak berlaku. Kita berkahwin minta maaf kerana apa? Pasangan kita itu orang yang cantik semata-mata cantik, hebat kerana harta semata-mata. Datang ke rumah bakal mertua bawa Camry pinjam. Apabila bakal mau tengok, oh bakal menantu Camry, bawa kerja 3 tahun Camry dah 2.4 V pula tu. Sekarang 2.5 dah ada. Padahal pinjam kawan. Yang dia pakai motor Vespa tahun 85. Tuan-tuan sekalian, satu unsur perlu berlaku. Sebab itu bagi saya pertahankan agama nadi jantung pada semua rumah tangga. Dan bila ada agama, denyutan nadi rumah tangga tadi berpaksikan mahabbatullah. Suami disantuni dengan baik, isteri disantuni dengan baik, semangat sayang tebal, semangat bersama menebal, boleh tegur-menegur. Kalau bermasam muka pun dalam kerangka agama. Bermasamkan agama tak apa, maknanya ada ruang untuk nasihatati. Sebab itulah bagi saya Ustaz, asalnya adalah balik dari situ. Ini hak kita semua tuan-tuan. Saya tengok dalam dewan pada petang ni, saya yakin separuh daripada kalangan yang hadir ini adalah orang-orang yang masih muda-muda lagi, ya, dalam keadaan belum ada pasangan hidupnya. Dan kalau ada pun cek baliklah. Kalau pasangan kita asyik-asyik paikol saja nak bertemu, asyik paikol nak ajak makan, itu ada benda yang tak kena. Asyik-asyik nak bertemu tanpa syarat ni, minta maaflah tuan-tuan, saya guna bahasa kasar, dia telah mencabul kehormatan agama belum hari perkahwinan yang sebenarnya. Kalau kita dah mencabul kehormatan agama belum hari berkahwin, dia akan mencabul agama keseluruhan bila dah berkahwin nanti. Hilang keberkatan, hilang kerahmatan. Sekian, wassalamualaikum. 10 minit tadi. Kalau 10 minit sambung lagi. Ada lagi ruang insya-Allah. Sanggup tunggu sampai malam pun sanggup kan? Perlahan aja bunyi, tak apalah. Okey, soalan bertalu-talu datang. Saya tak tahu nak pilih yang mana. Tapi tak apalah Ustazah. Soalan yang saya rasa cukup ada kaitan dengan apa yang Ustazah bentangkan tadi. Itu firman Allah, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Maknanya kalau isteri itu nak kepada dunia, datang sini. Kita bincang baik-baik. Kalau nak ke dunia. Soalannya, kalau suami itu jenis nak ke dunia, macam mana pula isteri? Isteri perlu panggil suami, cakap, ta'al, mari sini. Abang nak dunia. Okey, sekarang putus ke macam mana? Apa pandangan Ustazah? Boleh tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi soalannya terbalik. Kalau suami pula, ya, yang nampaknya hidupnya hanya dunia semata-mata. Dan Ustazah rasa soalan ini sungguh relevan sebab inilah di antara realiti yang berlaku sekarang, ya, iaitu rajulah, kepimpinan, ataupun kita nak istilahkan apa, kelakian ke apa, ya. Kepimpinan seorang suami itu jadi satu problem hari ini.
bukan suami yang datang kan Ustaz. Ustazah pun tepang macam Ustaz cakap juga lah, Nigeria juga lah, ya. Bukan orang sini. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maknanya bila suami itu yang kepimpinannya yang kita muskilkan, ya, yang kita protes, maka itulah yang akan menjadi satu perkara yang sangat konflik dalam rumah tangga. Sebab dia terbalik. Orang yang sepatutnya diamanahkan, itulah orang yang melalaikan amanah. Dia sama dengan kes anak dengan mak. Bila orang tanya, macam mana Ustazah nak dakwah mak saya tak solat, dia akan jadi sangat kompleks benda tu. Sebab yang sepatutnya diberi amanah adalah ibu ayah, tapi hari ini anak pula fikir bagaimana nak membetulkan mak ayah. Yang sepatutnya mendidik adalah suami, tapi hari ini isteri pula kena fikir macam mana untuk mendidik suami. Jadi pada ustazah ada beberapa peringkat. Bukan nampak perceraian nombor satu. Perceraian itu memang satu jalan yang dibenarkan oleh Allah, ya, diharuskan oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi itu bukan jalan yang pertama. Ada banyak dulu tahap yang harus kita lalui. Mungkin perbincangan, mungkin kuduah dan sebagainya. Dan ustazah selalu cakap ni ustaz dengan orang perempuan lah, biasa ceramah orang perempuan ustaz. Kadang-kadang sampai satu tahap kita tak perlu cakap banyak, ya, untuk perbaiki keadaan pasangan kita. Sebab cakap banyak ni ramai orang tak suka. Apatah lagi ada satu kajian sosial, ya, yang mengkaji seorang wanita bercakap sehari berapa patah perkataan. Orang perempuan memang ada banyak cakap dah. Agak-agak berapa patah perkataan sehari orang perempuan bercakap? 5 patah. Orang Johor kot, ya. 5,000 patah perkataan minimum. Itu dalam satu kajian sosial. Itu minimum. Kalau maksimal kali 5, jadi 25,000. Ustazah rasa memang bukan lagi dengan cara bercakap. Nasihat-nasihat ni sekali-sekala boleh, tapi di antara jalan yang terbaik tuan-tuan dan puan-puan untuk kita perbaiki pasangan, dan ini merupakan cabaran kita, ialah bagaimana kita nak menunjukkan qudwah tersebut sehinggalah Allah menganugerahkan pesona dan auranya kepada seorang isteri. InsyaAllah Allah boleh buka pintu hati suami. Dengan sabarnya kita baiki diri kita sendiri, ya. Dengan sabarnya kita menunjukkan ini dia keindahan Islam. Kalau hari-hari nak cakap dengan suami, bang, pergilah solat masjid, bang, solat jemaah lah, lama-lama Ustaz fikir dia akan jadi masalah rumah tangga. Tapi kalau sesekali ataupun banyak kali ambil anak kita yang boleh kita didik, jadi imam, solat jemaah depan suami yang sedang baca surat khabar, hari-hari kalau buat macam tu tuan-tuan, lama-lama cair juga suami tu. Sebab itu kita kena kembali kepada cabaran yang selanjutnya, tak habis cakap berdiri tadi, ya, iaitu qudwah, contoh teladan. Seorang suami yang boleh tunjuk contoh, Masya Allah. Seorang isteri yang boleh tunjuk contoh, pasti ada pesonanya yang tersendiri. Pesona yang tersendiri. Ya, tuan-tuan dan ustazah melihat, ya, bagaimana Rasulullah SAW, para sahabat, ya, tak terkata isteri-isteri sebab apa pesona tu ada pada suami. Suami pun tak terkata apa sebab pesona tu ada pada isteri. Mereka buat apa yang mereka cakap. Kita buat dulu tahap yang pertama ini. Buat dulu, dan biar suami kita tengok, pasangan tengok keindahan Islam, ya, yang kita terjemahkan dalam bentuk kehidupan kita. Yang kedua, mungkin bolehlah ambil konsultasi, ya. Jumpalah dengan perunding kekeluargaan, ya, dan sebagainya. Kalau tak boleh juga, tak boleh Ustaz, saya tak boleh meneruskan rumah tangga saya, di sana kita kena akur, ya, dengan wallahualam, barangkali itulah ketentuan Allah untuk rumah tangga itu, ya, mungkin itulah tempoh dia. Maknanya sampai satu tahap mungkin, ya, perceraian menjadi jalan penyelesaian, ya. Tapi pada ustazah, biar kita berjiwa besar sikit, coba dulu, ya, jadikan itu sebagai satu cabaran dalam kehidupan kita, dan tidak pernah ada apa-apa usaha yang kita buat kerana Allah dinamakan sebagai sia-sia. Tak ada yang sia-sia. Kita nasihat suami pun tak sia-sia, kita tunjuk contoh pun tak sia-sia, kita sabar dengan suami pun tak sia-sia, kita syukur dengan suami pun tak sia-sia. Semuanya dalam kerangka kita nak mendekatkan diri pada Allah, ada nilai di sisi Allah. Sabar kita disukat oleh Allah. Banyak mana, dalam mana, payah macam mana, tunggu sajalah dunia dan akhirat, balasan dan ganjaran daripada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah.
Seterusnya kita melayan seluruh soalan-soalan kalau sempat. Berpindah kepada Al-Fadhil Ustaz. Saya gabung 3 soalan terus. Berat. Tak apa, boleh panjang sikit. Couple dalam Islam tu ada tak? Couple dalam Islam, itu yang pertama. Kemudian bila cerita tentang couple dalam Islam ni, dia tanya ayat Al-Quran, at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat wal-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Lelaki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik, dan sebaliknya. Tapi sekarang kalau kita tengok, ada juga lelaki yang perempuan yang soleh dapat pasangan yang tak berapa soleh. Macam mana isu ni terjadi? Dan kalaulah couple tu tak boleh sebelum kahwin, macam mana nak pupuk cinta selepas kahwin? Okey, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Rifqi atas soalan yang cukup berat. Ya. Tak apa, berat-berat pun kena tanggung lah. Sebab dah jadi panel ni, kena tanggung lah. Takkan nak panggil tuan-tuan naik ke pentas terus jawab. Baik, terima kasih soalan tersebut. Saya melihat dalam 3-4 pandangan yang saya fikir perlu dikupas dan diulas, diberikan kupasan yang sebaik-baiknya. Yang pertama sekali, istilah couple ini ataupun berpasangan ini memang istilah yang suci dalam agama. Bukan satu istilah yang dibarat-baratkan ataupun yang dibudayakan, saya tak betul. Sebab dalam Al-Quran Allah sebut, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah sebut tentang soal berkapling, berpasang-pasangan lelaki dan perempuan. Arti suatu kalimah yang suci dan murni. Tetapi kefahaman yang bagaimana kita harus ambil dalam soal berkapling ini. Pertama, asal berkapling ini memanglah kalau nak tunggu kahwin dulu, maka tidaklah. Dalam Islam adanya al-khitbah ataupun bertunang. Bertunang itu antara perkara yang diajarkan dalam agama. Arti kita mengikat satu hubungan yang awal di antara dua manusia akan dikahwinkan kemudian. Itu merupakan sunnah dalam Islam, dan Nabi menyuruh kita untuk berkhitbah. Kita dah berkenan dengan seorang, kita akan meminangnya untuk pasangan hidup. Persoalan sekarang ini ialah, kadang-kadang yang dalam masyarakat kita buat ialah, dia sudah menodai kesucian berkapling tadi. Mentang-mentang bertunang pukul 1 tengah hari, hari Ahad, pukul 7 malam makan bersama di dataran Skudai, Johor Bahru. Apa alasannya? Kami dah tunang pukul 1 tadi. Berbekas-bekas, tak banyak, 60 bekas. Dan kami jangka kami punya hantaran kahwin 13 juta. Pukul 1 bertunang, pukul 7 malam dekat maghrib makan bersama tanpa ada orang ketiga, mak ataupun ayah ataupun siapa di tengah-tengah, tak ada. Atas alasan apa? Kerana bertunang, mula berkapling. Itu tak betul. Bertunang bukan tiket untuk ke mana-mana dan di mana-mana berada. Bertunang itu sebagai satu tanda bahawa si Mamat dengan Minah ini ada suatu keterikatan, orang tak boleh masuk. Apabila Mamat Minah sudah ditunangkan, Ustaz Fikir jangan masuk. Contoh Ustaz Fikir, walaupun tak jumpa beli gua ni tak apa. Ya. Ini tunangan orang. Yang itu asas. Maka hukum dalam Islam boleh berikat tetapi batas agama. Okey, nak bertemu juga. Ada pihak yang ketiga. Mungkin abang kandung kepada pasangan itu ataupun mak ayahnya. Ustazah terus orang tanya dia, Ustaz boleh berkapling bawa bersama? Boleh naik motor, tengah-tengah tak ayah dia. Itu jawapan Ustazah. Dimaklumkan oleh beliau. Malam ni bukan di khabar ada di Skudai, sekian dimaklumkan. Ya. Tambah apa ni? Nak cerita kepada tuan-tuan, itu asas agama. Kemudian dalam Islam, hakikat berkapling itu sebenarnya setelah ada ijab dan qabul, penerimaan nilai perkahwinan itu sendiri atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kerana bagi saya cuba melihat dalam kacamata yang pernah disebutkan oleh guru-guru saya lah. Saya nak bawa hujah hari ini secara akademik, saya tak mampu sebab itu bacaannya. Asasnya bila ada perkahwinan,
aku terima nikahnya. Itulah sebenarnya sifat coupling yang sejati. Coupling dalam Islam bermaksud ada luahan perasaan, tegur menegur, nasihat menasihati. Makna kedua-dua pasangan ini dia boleh bercakap dalam kerangka itu. Nak tegur, nak bercakap senegurau bersama, tak ada orang, tak apa dah. Nak bilik bersama, rumah bersama, katil bersama, bantal bersama, bilik bersama pun tak ada masalah. Maka itulah kemuncak daripada coupling dalam Islam. Asasnya apa? Qabiltu nikahah tadi. Jadi maknanya tuan-tuan, bukan Islam meletakkan seolah-olah bila pasangan tu belum berkahwin tak boleh bertemu, bukan. Sebab asalnya agama kan tak di depan. Tapi hari ini yang berlakunya ialah dia telah menodai. Sebab ulang ayat tadi, dia telah mencabut kehormatan agama. Jadi kalau anda telah mencabut kehormatan agama, bagaimana anda nak hidup ke rumah tangga yang berkat? Berkat apa yang saudara nak dalam rumah tangga? Kalau belum belum menikah tadi, belum ada ijab kabul, saudara telah menodai kesucian hukum Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari berkahwin ada khatam Quran. Khatam Quran, tak pernah khatam, hari itu boleh khatam. Kita pun naik demam kadang-kadang. Ya. Dengan doa tu imam datang baca doa. Yang coupling tadi dah 3 bulan, 3 tahun bersama-sama ke mana-mana, dah jamah pegang raba. Contohnya, hari itu doa tu imam 3 minit setengah, 3 jam, hilang berkat minta maaf tuan-tuan. Suatu hal inilah bagi saya, nak tak nak, kepada kita yang faham tolong sampaikan, terutama kita mak ayah yang ada anak-anak, kita kena bagi syarahan. Tak syarahan kecil-kecilan, syarahan perdana kepada anak kita. Ya, buat satu syarahan perdana, beritahu, mak bagian-bagian. Mak nak lihat cucu mak, zuriat mak ini salihah sampai 17 keturunan, bukan 2 keturunan, sampai ke mati. Jadi mak harap kau alung dah bertunang, jaga hak agama kau. Kau akan bertunang 3 bulan, 3 minggu, 3 tahun, tapi ingat agama Allah di depan. Jangan mentang-mentang bertunang buat benda yang Allah murka. Tuan-tuan, hari ini kalau mak faham tak apa. Yang berlaku ustazah kadang-kadang mak ni tak faham. Yang si tunang datang ke rumah dia, makcik-makcik, ni dia ajak apa ni, minah. Dia minah tak panggil min. Nama mudah, nama apa? Glamour, rupa-rupa ada min kat sini, ada rupa-rupanya. Ajak min untuk keluar kejap ni sebab ada hal nak bincang. Mak pun nampak berjuruh kata orang Melayu. Silalah mak, sila. Itu tunang kau, janji balik malam ni. Ini mak bukan mak, ini dah sebut tu, nak marah. Bagaimana seorang ibu yang ada takwa boleh kata silakanlah? Patut dia kata boleh bincang di rumah mak, di rumah makcik lah, duduklah, nak sampai 3 jam pun makcik dengar tumpang 2 kaki. Itu hakikat sebuah kehidupan. Sebagi saya memang dunia sekarang ni ustazah, zaman saya dulu kahwin, tak isi saya lah, tak ada SMS, tak ada handphone macam sekarang ni. Saya ingat saya guna handphone kali pertama itu berjaya penelup pensyarah, pegang telefon penson itu jalan begini besar ni. Sudah tengok, oh ustaz ada telefon, sekian dimaklumkan juga ya. Zaman tu mungkin, zaman saya mungkin selama itu tak ada SMS, tak ada by phone. Tapi dunia sekarang ni, dunia Telegram dah, WhatsApp tak main dah, Telegram dah pula. Balik zaman tahun 70-an, Telegram pula dah. Tapi laju Telegram sekarang. Zaman video conference, boleh cakap melalui FaceTime. Senyum tak senyum, 3 pagi FaceTime, gamak dengan Mina. Tuan-tuan, benda macam tercabar kita kadang-kadang. Suatu bagi saya, asas agama tadi paling kita kena jagai. Minta maaf lah, sebab saya duk nampak, duk tengok, duk semak, duk kaji dalam keadaan saya ada anak yang sulung 43 tahun. Ada kebimbangan bagian itu. Saya merasa hati kecil berkata, ya Allah, jadikan kami zuriat yang salihah, zuriat yang mukminah, anak cucu yang ada takwa, anak cucu yang ada iman, bukan anak cucu yang hilang keimanan. Saya berdoa tiap-tiap malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau saya dapat mengekalkan kehubungan dengan kebaikan itu sampai berkahwin dengan isteri, saya minta anak-anak saya yang ada sekarang ini, yang nak kahwin tak lama lagi, insya-Allah dah bertemu
dah apa ni, dah bagi tahu pada mak nak kahwin, tak apalah, kita bagi keizinan. Dalam belajar pun tak apa. Dunia sekarang belajar tahun 1 bagi saya seorang ayah kena bagi keizinan. Sekian dimaklumkan juga ya. Sebab zaman sekarang zaman mencabar ya. Tapi saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kesucian itu kita jaga. Saya kira itulah hasrat Ustaz Fiqih, Ustazah sama yang ada anak makin besar, kita semua. Jadi coupling ini asal Ustaz ada, tapi hakikatnya agama tetap menjadi, betul Quran kata at-tayyibun lit-tayyibin ke, tapi itu dalam kerangka yang bukan ditafsir dengan akal. Maksudnya orang yang baik-baik insya-Allah akan bertemu dengan orang yang baik-baik juga. Lepas tu saudara sekalian, ni pelajar daripada pagi ni, pada petang ini, kalau anda seorang yang agak jaga agama, jaga adab, jaga ilmu, tahu agama, tahu Islam, faham agama, faham Islam, ada tarbiyah dengan didikan yang baik, sampai hari ini umur 20 tahun, jangan bimbang, saudara akan bertemu dengan pasangan yang ada agama insya-Allah. Tak bertemu di dewan ini pagi petang ini, bertemu sana pasangan yang bertakwa insya-Allah. Sama juga saudari dan saudara, Allah tidak akan menjadikan kita hilang kekuatan, sebab kita ada kekuatan, datang kekuatan. Tuan-tuan, kita sekadar jawapan saya. Kalau tak lengkap, Ustazah akan lengkapkan. Kalau tak lengkap juga, pengusi juga panel yang ketiga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taman Firdausi, limpahan kasih, sayang sejati, sehari.